Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita akan sama-sama ulang kaji tajuk pelajaran ke-9, Mungkar Dicegah Hidup Berkah dalam pendidikan Islam tingkatan 2. Yang pertama kita tengok hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adha'aful iman. Hadis riwayat Muslim. Kita tengok sama-sama maksud setiap potongan hadis tadi. Pertama, man ra'a minkum munkaran, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanihi, sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, sekiranya dia tidak mampu maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adha'aful iman. Okey, ini hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, seorang pakar hadis dalam kalangan para sahabat. Nama penuhnya ialah Sa'id bin Malik bin Sinan. Okey, tengok yang kedua, iaitu maksud kemungkaran. Mungkar pada bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Dari segi istilah pula ialah perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadat seperti solat yang khusyuk dan dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh itu, kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadah wajib dan memperbanyak ibadah sunat serta membersihkan hati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok firmanullah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sadaqallahul azim. Surah Asy-Syams ayat 8 hingga 10, yang maksudnya serta mengilhamkan untuk mengenal jalan yang membawa kejahatan dan membawa kepada takwa. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih, yakni dengan iman dan amal soleh, dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotori dirinya dengan kekotoran maksiat. Dalam surah Sad ayat ke-82 hingga 83, yang maksudnya iblis berkata, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka, kecuali hamba-hambamu yang dibersihkan daripada sebarang kederhakaan dan penyelewengan, yakni ialah yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang membuat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum menangani kemungkaran, hukumnya ialah wajib bagi setiap Muslim untuk menangani kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Suratul Imran ayat 110. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, iaitu buruk, yakni buruk dan keji.
serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ialah orang yang fasik. Dalam spektrum ilmu, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-25 yang maksudnya berbunyi, dan jaga dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim. Jaga dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja antara kamu secara khusus. Ketahuilah bahawa Allah sangat berat siksaannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjaga diri daripada melakukan perbuatan menzalimi diri sendiri seperti melakukan maksiat dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tengok lagi cara menangani kemungkaran. Kemungkaran perlu ditangani secara berhikmah, iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Dengan ini pelaku akan lebih mudah menerima teguran dan bersedia meninggalkan kemungkaran tersebut. Poinnya ialah tegurlah ataupun dakwahlah secara berhikmah. Dalam surah An-Nahl ayat yang 125, maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah bijaksana dan nasihat, pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka. Yang engkau serukan itu dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi maksudnya menjadi satu kewajipan kepada kita untuk mencegah kemungkaran dengan cara yang menggunakan pendekatan yang baik, berhikmah dan bijaksana seperti dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kaedah untuk cara menangani kemungkaran. Yang pertama dengan tangan, iaitu mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa seperti ketua keluarga, ketua kelas, pengawas, ketua masyarakat dan ketua negara. Dari segi lisan, menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau tulisan. Yang ketiga ialah hati, membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut, berazam untuk tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Yang terakhir, hikmah menangani kemungkaran dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin, dan ketiga, negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran hadis, sebagaimana umat Islam, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada seperti menguatkuasakan undang-undang atau peraturan, menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina, membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Spektrum ilmu, hadis yang diriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim, maksudnya sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mengubahnya dengan tangan, hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka. Secara khulasahnya itu, kesimpulannya, para pelajar sekalian, kemungkaran wajiblah ditegur, sama ada menggunakan tangan iaitu kuasa, atau menggunakan lidah, lisan ataupun tulisan, ataupun juga menggunakan hati, iaitu membenci dan menjauhi perkara tersebut. Dan itulah selemah-lemah iman.
Di sini ada beberapa soalan. Yang pertama, soalannya, soalan pertama ialah jelaskan dua hikmah menangani kemungkaran. Jelaskan dua hikmah menangani kemungkaran. Jelaskan dua hikmah menangani kemungkaran. Soalan seterusnya, soalan kedua. Cara menangani kemungkaran seperti yang dituntut dalam hadis. Soalan ketiga, maksud kemungkaran dari segi bahasa dan istilah. Dan soalan terakhir, soalan terakhir ialah tentang soalan kebat. Terakhir soalan kebat ialah satu keratan akhbar yang menceritakan tentang kes buli yang berlaku di sekolah, iaitu seorang mangsa ditendang, dipukul dan dilakukan dengan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar. Ini pukul lah. Jadi berdasarkan keratan akhbar yang telah saya bacakan tajuknya tadi, huraikan mengapa perbuatan tersebut semakin berleluasa dalam kalangan murid. Sekejap ya. Pelajar-pelajar boleh menjawab soalan dan hantarkan pada Telegram kelas yang kita gunakan untuk kelas pendidikan Islam. Menjawab soalan yang diberikan dan menjawabnya pada grup Telegram yang telah kita sediakan, insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Mohon maaf di atas kesilapan dan kekurangan.
Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.